Okay. Okay, insyaAllah kita dah sampai muka surat berapa? 29. 29. Banyak dah ni. 30. 30 Okay, baik. So, harap kita dah boleh bercakap dah ni. Okay. So, nombor 1, Ana ajak balik kita bincang daripada muka surat awal lah. So, Ana akan secara ringkas sajalah. Secara ringkas, kita akan ulang kaji pelajaran awal sampailah ke muka surat 29 tu lah. So, pelajaran ni, antum ingat So, ingat tentang masalah apa dia? Pembelajaran ni tentang mubtada dan khabar. Okay? Mubtada dan khabar. So, ingat mubtada apa dia? Pemilik cerita. So, khabar tu adalah cerita kepada pemilik cerita. Ya. So, kalau kita lihat dalam masalah fi'iliyah pun sama je. Kan? Ya. Yang sebenarnya berkisar tentang kita nak bercerita tentang sesuatu kata nama tu lah. Nah, itu je yang sebenarnya. Okay. Contoh kita kata, kita katakan, kita dah belajar. Kita kata macam mana kita nak sebut? Engkau telah duduk. Macam mana? Macam mana dalam bahasa Arab kita nak sebut engkau telah duduk? Siapa tahu? Takkan tak boleh. Duduk bahasa Arab panggil apa? Oh. Jalisu. Jalisu. Betul ke jalisu? Jalasa kan? Jalasa ya jalisu. Jalasa ya jalisu. Okey, kalau engkau telah duduk. Lupa dah. Wah. Engkau. Jasalta. Baik. So, kita cerita tentang apa? Kita kata jasalta tu, kita cerita tentang apa? Kita cerita tentang engkau. Kan? Okey. Cerita tentang apa? Cerita tentang engkau. Cerita engkau tu kita nak cerita tentang apa? Duduk. Kabarnya duduk. So dia macam tu je. Tapi dia jumlah fi'iliyah, jumlah ismiyah itu je. Kalau jumlah fi'iliyah dia ada perbuatan. Tapi dia bercerita tentang seseorang atau sesuatu. Itu je. Macam kita kata hadha baitun. Kita cerita tentang rumah. Ini rumah. Kenapa dengan ini? Ini sebagai mubtada, baitun itu sebagai rumah. Khabar. Cerita tentang hadha. Okey. So, Ana nak terangkan juga untuk makluman kita. Tak tahu lah itu berat atau tidak. Tapi cubalah. Cuba fahamlah. Apa ni kita kata mubtada tu, al-aslu fil mubtada. Kan asal dalam mubtada ni. Dia mesti ma'rifah. Ni kita nak kenal lah ma'rifah. Apa jenis isim ma'rifah. Isim ma'rifah tu antaranya lah hadha. Isim isyarah tu lah isim jenis ma'rifah. Itu isim ma'rifah dikenal pasti. Sesuatu yang khusus. Ini. Kita tak bicara tentang benda lain. Kita bicara pasal ini. Ini rumah. Hadha baitun. Kan? Okay. So, boleh kita nampaklah gambaran. Ini adalah sebuah rumah. Ini adalah sebuah masjid. Ini adalah sebatang pen. Okay. So, hadha tu dia adalah isim isyarah daripada jenis isim ma'rifah. Isim yang diketahui. Satu lagi isim. Kan? Macam tentang isim dipanggil lawan kepada isim ma'rifah ni dipanggil isim apa?
Lawan kepada isim ma'rifah adalah isim nakirah. Okey. So isim nakirah ni bermaksud isim tu tidak ada alif lam. Tapi isim tu bertanwin. Jadi kalau kita tengok dekat hadza baitun ni, baitun tu isim. Okey. Dan dia bertanwin. So itu bermaksud dia daripada jenis isim nakirah. So itu bermaksud mubtada itu isim ma'rifah, jenis dia mesti kena isim ma'rifah, khabar dia mesti isim nakirah. Okey, kecuali nanti kita ada isim khabar tentang isim ma'rifah, contoh nama orang kan dan sebagainya. Okey, baik. Kita kata jadi bila isim ma'rifah tu dalam bahasa kita adalah perkataan adalah, untuk khabar dia tu kita kena ada adalah atau ialah atau merupakan. Kemudian dalam bahasa kita juga perkataan baitun tu menunjukkan kepada sebuah. So dalam bahasa Inggeris kita bagi a house lah, a masjid, a door, a book. Okay. Beza dengan isim ma'rifah kalau kita tambahkan contoh baitun tu kepada al-baitu yang kita dah belajar sebelum ni, dia akan membawa kepada the house. So spesifik. So isim nakirah bermaksud umum, isim ma'rifah bermaksud khusus. Okey, itu tentang hadza yang kita dah pelajari lah. Kemudian kita belajar tentang soalan, pertanyaan. Pertanyaan ni penting ya untuk kita mula bertatih sebab ana cadangkan antum bercakap, bertanya dan antum juga menjawab. Contoh ya, ini kita boleh praktikkan dalam bila kita bercakap dengan cermin lah. Kan? Keluarga kita mungkin tak biasa dengan bahasa Arab. So kita cakap pertama dengan cermin kan, mahadha kan, hadha kitabun. Kita pun boleh cakap dekat ajar anak kita yang kecil tu, kita tanya mahadha kan, hadha kitabun. Okey, mahadha, hadha qalamun dan sebagainya. Mahadha, hadha qamisun. Baik, itu di antara cara-cara lah untuk kita latih diri kita. Kemudian kita tanya lagi, tanya soalan lagi. Hadha kitabun? La. Hadha qalamun. Hadha qalamun? Naam. Hadha qalamun. Okey. Itu semua latihan-latihan yang antum boleh buat ya semasa kita dekat rumah ya. Try lah, ambil lah satu muka surat tu, latih dulu kan. Hari ni kita tengok kan, kita buat latihan tu, kita tengok. Besok cubalah kita tengok boleh kita cakap ke tak tanpa kertas, tanpa buku tersebut kan. Jadi dekat situlah latihan kita, cara kita melatih. Okey. Okey. Kita itu sampai kita bincang tu sampai muka surat okey, muka surat 8. Sampai muka surat 9, soalan lagi tentang man. Okey, man ismul istifham lil aqil. Ma ismul istifham li ghairil aqil. Itu bezalah antara ma dengan man. Kan? Kita boleh tanya, man ana? Kan? Kita cakap kat anak kita, anta abi. Engkau adalah bapa aku. Kan? Man hiya? Hiya ummi. Ya? Okey, siapa dia? Dia ibu saya. Man huwa? Huwa akhi. Siapa dia? Dia adik saya. Ya? So man ni kita boleh praktikkan dengan tambahan mufradat yang lain. Okay? Ummi, abi, ukhti. Ukhti ni adik perempuan saya. Kan? Akhi, adik lelaki saya. Abang lelaki saya. Kan? So, selesai dah buat man. Kita tengok pula. Ni semua latihan-latihan yang antum boleh buat. Ya. Dan bolehlah cuba
praktikkan untuk mula bercakap lah. Kan? Supaya perkataan tu senantiasa dekat kepala kita. Seterusnya, okay, kita belajar tentang bab hadhihi. Zalika kan? Zalika. Kan? Muka surat berapa ya? Surat berapa? Surat 12. Surat 12. Zalika. Okay. So dia terus kita terus praktik kat sini. Kan? Perbezaan antara hadha dengan zalika. Zalika untuk ismul isyarah lil ba'id. Kan? Muzakkari. Muzakkari lil aqil wa ghairil aqil. Okey, sama ada berakal atau tak berakal kita boleh guna zalika dengan hadha ni. Kan? So lepas tu ada waw lah. Waw terpanggil wawul ataf. Wawul ataf. Dia mula ajar kat situ dan lah, perkataan dan. Okey. Ma hadha wa ma zalika. Kan? Kemudian hadha qamisun wa zalika kitabun. So zalika lil ba'id. Lil ba'id. Okey. Okey, terus kita masuk muka surat. Sama juga muka surat berapa tu? 13 Surat 13. Kan? Muka surat 13. Tentang perkataan man hadha wa man zalika. Man hadha wa man zalika. Kan? So man hadha ini yang dekat tu siapa? Man hadha. Kan? Wa man zalika. Dan siapa pula yang itu? Yang itu siapa? Okey. So dekat sini kalau kita nak kata duduk dekat je dah, man hadha wa man hadha. Kan? Man hadha wa man hadha. Kan? Kalau duduk jauh, ma zalika wa man zalika wa man zalika. Boleh tunjuklah dengan jarilah. Kan? Tanda isyarat. So dekat sini ajar kita tentang man hadha wa man zalika. Okey, bezakan man dengan ma. Bezakan man dengan ma. Man untuk orang berakal. Untuk berakal, untuk jenis isim yang berakal. Ma untuk isim yang tidak berakal. Okey. Okey, seterusnya darsul salis. Kita mula menampak dekat sini satu lagi mubtada dan khabar, iaitu isim ma'rifah dengan adanya alif lam. So khabar dia macam kita sebut tadi di mesti tanwin. Mesti tanwin. So kita kata al-qalam maksurun. Al-qalam. So kita dah belajar. Okey. Hadha, zalika dan juga alif lam. Sebagai mubtada. Okey. So secara tak langsung macam hadha zalika dipanggil ismun mabniun. Iaitu apa maksud ismun mabniun? Dia tak boleh berubah. Baris dia tak boleh berubah, dia kekal. Dia tetap. Itu maksud isim mabni. Kan? Macam huwa, dia tak boleh berubah, dia huwa tetap huwa. Hiya tetap hiya. Kan? Okey. So alif lam. So kita tahu ni bila masuk alif lam ni, ini pula dia panggil isim mu'rab. Ismun mu'rabun. Isim yang boleh berubah. So isim isyarah tak boleh berubah. Okey, jelas. So lepas tu sekarang ni mula masuk kepada kita isim ma'rifah, jenis ma'rifah, iaitu mu'arraf bi alif lam. Okey, bi al. Kita katalah mu'arraf bi al. So asalnya dia kitabun atau baitun atau qalamun atau jamalun, tapi kita nak spesifikkan dia. Kita kata pen tersebut, pen itu. Okey, al-qalamu maksurun. Pen itu patah. Kan? Pen itu patah.
So kalau antum nak kata di mana kitab saya? Mana kitab itu? Kan? Mana kitab tersebut? Macam mana nak sebut? Umar? Kitabun. Mana kitab itu? Macam mana sebut? Mana kitab tersebut? Kena selak buku Ainal kitab. Ainal kitabu. Ainal kitabu. Kan? So bila kita nak jawab, kitab itu di atas meja. Macam mana jawab Syakir Syukur? Al-kitab alal maktabi. Alal maktabi, na'am. Ya. Kita kata al-kitabu alal maktabi. Kan? Okey, kita tanya, ainal kitab? Mana kitab tu? Kan? So kita dah tahulah, kita cakap tu, orang yang kita cakap tu tahu kitab apa. Kan? Sebab kita dah cakap dah itu tu dah tahulah, spesifik. Ada alif lam kan? Ainal kitab? Kan? Kalau kita dah belajar dulu, belajar masa pelajaran awal dulu, kita dah belajar dah bab dhamir terikat dengan kata nama kan? Menunjukkan pemilikan. Betul? Okey, macam mana kita nak cakap? Farhan, mana kitab saya? Mana buku saya? Ainal kitabi. Tak ada alif lam dah. Aina kitabi. Kan? Sebab apa tak ada alif lam? Bila ya tu, bila dhamir pemilikan masuk kepada sesuatu, dia tak boleh terima apa? Alif lam dia tak boleh terima tanwin. Dua-dua dia tak boleh terima. So kita aina kitabi. Kan? Jangan sebut aina kitabui. Kan? Atau kita kata ainal kitabi, ainal tambah alif lam. Salah lah. Okey. So kita kata al-qalamu maksurun. Al-babu maftuhun. Kita belajar tu lah. Pintu tersebut terbuka. Kan? Kalau kita kata pintu rumah dia terbuka. Macam mana? Kita tanya kepada Raqib. Pintu rumah dia terbuka. Macam mana? Pintu rumah dia terbuka Pintu rumah dia. Pintu rumah babul baiti Ustaz. Naam, pintu rumah babul baiti. Tapi pintu rumah dia. Babul baitihi maftuhun. Naam, sahih. Betul. Tapi tak ada alif lam lah. Kan? Sebab kita kata ada dhamir pemilikan kan? Kalau dhamir pemilikan dia tak boleh ada alif lam, dia tak boleh ada tanwin. Okey, sebut balik lagi sekali. Babu baitihi maftuhun. Naam, sahih. Macam tu Babu baitihi maftuh. Babu baitihi maftuh. Maftuhun. Kan? Maftuhun. Yang khabar dia mesti tanwin. Okey. Alright. Okey, kita tanya lagi. Ni sebab ni anda nak upgrade. Okey. Atam. Tak tahu dah bagi ke belum. Ma'aksu maftuhin. Maftuhun. Nah. Ma'aksu
Suhu. Muglajun. Mugla. Tak apa. Cuba. Dia dah dekat-dekat tau. Umar kata tu dah dekat-dekat tu. Tak dapat Ustaz. Tak dapat. Mughlaqun. Mughlaqun. Kan mughlaq. Okey. So kita kena Muglahun kha. qaf. Qaf. Mughlaqun. Mim ghain lam qaf. Mughlaqun. Okey. So, kita tengok kat sini. Ana masuk ni sebab Syekh kita ni dia diterangkan tentang kata lawan pula lepas ni. Kan muka surat 14. Antum tengok muka surat 14. Kan? Bawah tu. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Bawah tu. Bawah sikit Umar. Tu. Atas sikit. Tu. Kan? So, lawan kepada jadid. Aqsu jadidin. Qadimun. Aqsu jadidin. Qadimun. Aqsu saghirin. Kabirun. Aqsu. Sekarang nampak kanan tu bagaimana sebab kita dah baca mudhaf alaih. Kan? Kita kata aqsu qadimin. Okey. Aqsu qadimin. Jadidun. So jadidun tu khabar. Lawan kepada kita kata aqsu qadimin, so maksud mudhafun ilaih. Boleh nampak ni? Macam mana susunan tu? Mudhaf qadimin mudhaf Bukan aqsuhu. Aqsu qadimin. Aqsu qadimin. Kecuali kalau kita tanya ma'aqsu qadimin. Ma'aqsu qadimin. Kemudian kita jawab aqsuhu. Itu aqsuhu. Itulah mudhaf ilaih juga kan? Dhamir pemilik kan? Betul atau tidak? Ini pelajaran lama yang kita belajar ni. Anda cuba nak bring forward. Kan sayang kita dah belajar yang lama tu, kita tinggalkan, kita biar macam tu je. So, Ana cuba cantumkanlah pelajaran tu sekali. Since kita dah masuk pelajaran ni. So, yang sebenarnya banyak perkara kita dah boleh cakap dah ni. Cuma kita nak biasakan, latihkan. Kan? So, kita kata kat sini, aqsu qadimin jadidun. Aqsu saghirin kabirun. Ma'aqsu saghirin. Aqsuhu. Kita jawab. Aqsuhu. Ya. So, aqsu lawannya adalah. Kan adalah kan? Kabirun. Boleh nampak tak? So, dekat sini dia ajar kita tentang perkataan lawan. Sebelum ni, Ana beritahu tentang jamak mufrad dan jamak dia. Ma mufradu macam kita sebut tadi kan. Ma mufradu rajulun. Ma mufradu rajulin. Ma mufradu rajulin. Jawab dia apa dia? Minta maaf. Ma jam'u rajulin. Ma jam'u rajulin. Okey, syukur. Jam'uhu rajulin. Jam'uhu rijalun. Rijalun. Naam. Okey, baik.
Okey, so dekat sini dia ajar kita lawan kan? Kan? Baridun aksuhu baridun aksu harrun. Kan? Wasikhun aksuhu nazifun. Thaqilun aksuhu khafifun. Okey, itu di antara lawan-lawan dia. Okey. Kemudian dia dah mula mengajar kita muka surat 15. Ya. Perkataan bahasa Arab, tulisan bahasa Arab tanpa baris. Okey. So kita tahu dah al-maktabu tu. Al-maktabu kan? Alif lam dia adalah khabar. Khabar mesti apa? Mubtada. Mubtada mesti apa? Ini jenis isim. Isim masuk alif lam. Isim masuk alif lam ni mesti boleh apa dia? Mu'rab. So maktab ni adalah isim mu'rab. Iaitu boleh berubah. So dia mesti dhammah. Al-maktabu maksurun. Oh ni khabar. Khabar dia khabar bagi mubtada adalah dhammah juga. Dhammah juga. Tapi dia tanpa alif lam. So dia tanpa alif lam bermaksud dia kena tanwin. Okey, dia kena tanwin. Al-maktab maksurun, al-mudarrisu jadidun, al-qamisu wasikhun, al-labanu baridun, al-masjidu maftuhun, al-hajaru kabirun, al-labanu baridun, wal-ma'u harrun, al-imamu jalisun, al-mudarrisu waqifun, al-qamaru ba'idun, mindilun nazif. Al-mindilu nazifun. Baik. Begitu juga perkataan seterusnya. Okey, selesai. Okey. Pelajaran seterusnya kita dah sampai 20 lebih dah ni. Banyak ni. Okey. Raqib, ma makna ghaniyun fi lughatil malayawiyah? Kaya Ustaz. Naam. Ma makna ghaniyun fi lughati al-malayawiyah? Malayawiyah. Ghaniyun. Naam. Ha? Kaya. Kaya, naam. Okey, Umar, ma makna tawilun? Tinggi. Tinggi. Ma jam'u tawil? Jamuhu tawil. Ada ke panjang banyak? Ha? Okey. Kita kata pelajar tu panjang-panjang macam mana? Tinggi-tinggi macam mana? Tawil tu tinggi juga kan? Pelajar-pelajar itu tinggi-tinggi. Ramai kan? Pelajar yang tinggi-tinggi. Macam mana? Saya tahu Ustaz Atwalun ke Ustaz? Betul, atwalun. Naam, atwalun. Okey, atwalun. Okey. Okey. Dekat sini kita tengok muka surat 17 tu. Tawil lawannya qasir. Kan? Okey, Farhan. Apa lawan bagi ghani? Ma'aksu ghaniyin. Aksu kaya, miskin miskin. Aksuhu Irun. Faqirun. Faqirun. Faqir. Naam, faqirun. Baik. Okey. So antum latih macam tu je lah. Guna kaedah Syekh ya. Guna kaedah Syekh. Antum cuba buatlah ayat-ayat. Kan? Nanti kita akan adalah masuk dalam pelajaran tu. Okey, Atam, ma makna hulwun?
Tam. Ya Ustaz. Tengah Hulun. cari Hulun. Naam. Hulun. Manis Ustaz. Naam, manis. Okey, jayid. Okey, alhamdulillah. Okey, summa. Kita masuk tengok lagi apa pelajaran yang kita lalui. Ni ulang kaji je Ulang kaji supaya mantap lah. Okey, buka muka surat. Semua buka muka surat 19. Okey, buka muka surat 19. Mana gambar muka surat 19? Tak boleh share Ustaz. Tadi sebab nak habis meeting dah, Ana bagi balik dekat Syukur host. So, tak boleh share balik. Okey, tak apa. Okey, antum buka muka surat 19. Okey, Syukur tak apa. Tapi kalau yang enter record, tapi kalau Ana buat boleh tak? Dia sebab Ana punya yang free version, so dia 40 minit je. Kalau Ana co-host okey. Kalau Ana host dia 40 minit limit. Oh, okey. Oh, pakai Inta punya untuk co-host. Okey, baik. Okey, buka muka surat 19 tu. Okey, cubalah. Okey, pertama Ana nampak kita ke sini, kita tengok dekat sini semua ada alif lam. Pasal 19 ni. So Ana nak suruh antum buat ayat. Sekejap Ustaz. Dah boleh. Saya share. Okey. Okey. Antum buka muka surat 19. So dekat sini semua ada alif lam. So kita tahu ini semua boleh jadikan mubtada. Perkataan yang ada dalam ni semua boleh jadikan mubtada. So Ana nak antum buat ayat. Ada mubtada, ada khabar. Itu je. Mubtada, khabar. So boleh on the spot tak agak-agak? InsyaAllah. Boleh Okey. Kita mula dengan syukur lah. Boleh Ustaz. Perkataan Ini pertama Ustaz. lepas syukur. Okey, lepas syukur siapa? Okey, ambil Lepas syukur Atam, lepas Atam Umar, lepas Umar Farhan, lepas Farhan Raqib. Ana bagi contoh lah. Yang pertama Ana bagi yang perkataan Hamzah tu kan. Al-Abu. Al-Abu, mana Al-Abu? Bapa, okey. Okey. Bapa itulah bapa tersebut. Kan? Okey. Al-Abu faqirun contohnya. Kan? Bapa itu miskin. Bapa itu seorang yang miskin. Okey, dah jadi ayat kan? Al-Abu faqirun. Okey, seterusnya. Okey, sambung. At-tajiru ghaniyun. Naam, terjem. Peniaga itu kaya. Okey, summa Atam. Aina Atam. Okey, Atam tak ada. Okey, Umar. Ada soalan. Okey, silakan depan ni. Okey, lepas Umar. Atam. Al-Hamirun Qasirun. La. Yang kedua apa dia? Al-Jannatu. Bukan. Yang mana? Al-Babu. Okey, dia kat situ. Al-Babu. Banyak je boleh buat kan? Ayat. Maftuhun.